berkualiti dan seterusnya negara dan dunia juga berkualiti. Apa itu thaqafah? Iaitu budaya ilmu. Tuntut ilmu, belajar ilmu. Jangan jadi alasan kata saya sibuk kerana sibuk dengan kerja sebagai seorang jurutera. Biarlah ilmu-ilmu agama ni sebagai ni biarlah ustaz-ustaz saja tahu. Bukan payah pun kita malam pasang YouTube dengar dan sebagainya. Tapi tanpa usaha nak dapatkan ilmu. Ada malam ini dan malam-malam yang sebelum ni kita buat yang dikelolakan oleh Datin Olela dengan kerjasama semua pihak, maka ini antara dipanggil sebagai manhaj rabbani, itu berdasarkan kepada thaqafah. Ilmu dijadikan budaya. Maksud dia dalam seminggu mesti ada kuliah ilmu yang kita kena dapat tahu. Sebab dengan ilmu ini alhamdulillah maka kita akan dapat membezakan antara yang hak dan yang batil. Sama juga surah yang kita akan baca pada malam ini. Jadi kita nak pastikan biarlah kita ni dapat mengetahui tentang apakah kesan daripada hidup orang yang mengaku Islam tetapi hidup tidak berpaksikan kepada Islam. Bahkan ada negara-negara umat Islam, pemimpinnya Islam, majoriti umat Islamnya 90% adalah Islam, tetapi caranya telah pun deklarasi. Bahkan negara yang bebas minum arak, bebas berzina dan sebagainya. Jadi kita takut, na'udzubillah min zalik, sebagai surah Al-Qiyamah Allah beri satu sindiran kepada mereka, iaitu pada ayat ayat yang ke 34 sampai ke 36 dalam suratul Qiyamah, yang mereka Allah mencelakakan mereka. Dah tahu dah benda tak boleh buat, engkau orang buat juga. Kerana kamu nak menuntut hak rakyat, kamu nak layan anak-beranak kamu, jadi yang halal, yang haram kamu halalkan, yang aku perintah kamu tinggalkan, yang aku larang kamu laksanakan. Itu antara dia. Yang keduanya ialah, ambil sikit insya-Allah mukadimah kita pada malam ini, iaitu tentang ruhaniyah. Umat berkualiti, jiwanya mesti baik, jiwanya adalah orang yang bertakwa. Wa nafsi wa ma sawaha. Allah bersumpah dengan jiwa manusia. Ya Allah sempurnakan jiwa tadi dengan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Jadi Allah sebut dalam Quran, fa'alhamaha. Untuk melaksanakan, nak melihat manusia ni nak pilih kualiti ataupun nak pilih benda yang tidak berkualiti, Allah ilhamkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Iaitu Allah ilhamkan dalam jiwa kita, pada kita, iaitu tentang fujur, jahat, zalim, maksiat, mungkar, wa taqwaha. Allah ilhamkan ada ketakwaan. Lalu Allah berikan solution. Qad aflaha man zakkaha. Untunglah, berjayalah orang yang menyucikan jiwanya dengan ketakwaan. Nak buat dosa takut, nak bohong takut, yang kalau kerja makan kerja dengan orang tu, nak culas takut, nak ponting curi tulang takut. Sebab apa? Sebab dia menghiaskan jiwanya dengan takwa. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut rezeki tak berkat. Balik bagi makan orang Kedah lah, bagi mata ke darah pula anak-anak pula. Ya, jadi darah, jadi itu ini. Kemudian pula macam mana nak berkat? Ini sebagai contoh dia. Dan waqad khaba man dassaha. Dan rugilah orang-orang yang merosakkan jiwa mereka dengan kejahatan. Dia orang tahu benda tu adalah halal, dia orang buat juga. Tahu benda tu Tuhan suruh tapi tinggalkan juga. Tahu tutup aurat adalah wajib tapi tinggalkan juga. Ini masalah yang berlaku dekat kita. Ayat ni sebut terang adalah. Dan kita akan relate dengan ayat-ayat yang lain dan yang saya telah chat tengok. Sebab saya sebenarnya bukan ahli tafsir dan saya pun tidak mengambil pengajian tafsir subjek sahaja. Ramailah yang membicarakan tentang pendidikan Quran dan Sunnah, itu mereka memang alim. Cuma saya ambil kesempatan sebab ada tim pesan tu surah Al-Qiyamah, insya-Allah kita baca, kita terjemahkan, kita huraikan yang seringkah-ringkahnya. Jadi insya-Allah moga-moga ruhaniyah ini dengan ilmu tadi, insya-Allah Allah akan berikan kita kekuatan jiwa. Itu antara. Nak masuk syurga, Nabi sebut hadis Bukhari, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bil jannah. Barang siapa yang keluar daripada rumah nak cari ilmu, Allah akan mempermudahkan ilmunya untuk masuk syurga Allah SWT. Bukan senang malam ni 800 orang. Ramai pula tu. Ya masya-Allah ni. Ini apa benda ni? Zoom kan? Zoom. Belum lagi Broom lagi. Kalau Broom lagi ramai, kan ni Zoom. Kan? Jadi Zoom. Jadi Broom tu tak tahulah ada ke tidak. Saya reka cipta aja, mana tahu akan datang Brother Haikal boleh buat satu aplikasi namanya Broom.us kan? Dan sebagainya. Baik.
Yang ketiganya adalah dakwah. Jadi bila dengar ilmu ni kena sampaikanlah. Jangan duduk diam seorang-seorang aja. Sebab jadi kata ada ubah terpurung. Siapa pun tak kacau. Nak rasa nak keluar, dia jengui kepala. Rasa tak aman, masuk balik. Dia tidak menghadapi masyarakat. Dia kata, aku malas lah nak ambil tahu lah. Dunia lah ni, aku malas lah. Aku tak larat lah. Aku pening lah. Kalau macam tu, macam ibadat duduk kata ubah terpurung lah. Kalau macam senang lah. Nabi bertahan dalam gua Hira. Nabi duduk dalam gua. Ya, Nabi dah lari duduk dalam gua Sur dan sebagainya. Duduk sampai habis. Apa sebab malas nak bercampur dengan orang yang tak betul. Tapi Allah pesan kepada dia. Ya ayuhal muddassir qum fa'anzir. Tengok fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Wahai bangun, orang berselimut, bangun beri peringatan pada orang, jangan tidur. Jangan tidur. Jadi dakwah ni penting. Ya ayuhal muzammil qum min lail illa qalila, ada ayat sebut. Contoh dia. Wa rabbaka fakabbir. Kempen orang Tuhan ni maha besar. Kita ni maha kecil je. Kau kaya macam mana kau kecil. Ya, kau hebat, pangkat besar, kau kecil. Jadi orang yang jenis jiwanya rasa kebal, jiwanya rasa hebat, jadi ini jadi sombong. Jadi sombong. Jadi dalam ayat depan dia sebut insya-Allah. Dan kita ring ayat-ayat insya-Allah. Dalam ayat ni suratul Qiyamah, ayat ada 40 macam Ustaz habis sebut tadi, pada surah Al-Makkiyah ada ayat sebut tentang ayat ni apa nama ni, orang kata apa di orang kata apa, ayat ni kalau ikut ayat 16 hingga 18 ada yang mana Nabi sedang bila wahyu tu turun, apa nama ni, Nabi duk cuba membaca-baca. Jadi Allah tegur Nabi, dengar dulu kami baca baru ikut. Kan? Itu adab dia baca. Guru baca dulu baru ikut. Bagaimana ayat 16 yang 18 iaitu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan duk kalut, nanti dulu. Kan? Nanti dulu. La tuharrik lisanaka. Kan Nabi bila kita baca alhamdulillah, kita berikut alhamdulillah. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Kata Allah ya, iaitu orang kata dalam ayat kata apa? Apa nama ni? Janganlah engkau menggerakkan lidahmu membacanya sebelum selesai dibacakan kepadamu. La tuharrik lisanaka ya Muhammad. Jangan duduk miming apa nama mulut engkau tu. Tunggu dulu malaikat Jibril baca bergelak baru ikut. Kan? Jangan terburu-buru nak dapatkan ilmu. Kena step by step, sabar. Kalau kau tu macam mana aku nak dengar? Kan contoh bila kita bersemayang. Jadi orang sebab tu bila kita semayang, orang baca surah kita kena berhenti baca. Imam baca alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalau kita baca apa yang dia baca, macam mana nak tahu, kita nak bayangkan maksud dia? Macam mana nak how to feel bacaan? Lepas tu orang boleh hayati, orang ada pejam matanya, orang fokus sama ada peringatan dia, telinga dia untuk mendapat kebaikan daripada bacaan tersebut. Sebab tu bila orang baca Quran, fa'ansitulah, diam, jangan bercakap. Contohlah kan, itu antara dia. Jadi itu antara yang ada ayat ni, ada satu ayat iaitu surah Al-Qiyamah. Asbabun nuzulnya ada, iaitu Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan ketika Jibril alaihissalam datang membawa wahyu, Rasulullah SAW menggerakkan lidahnya untuk menghafal. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'ta fattabi' qur'anah. Janganlah engkau wahai Muhammad menggerakkan lidahmu membacanya sebelum selesai dibacakan kepadamu, kerana hendak cepat menghafal Quran yang diturunkan kepada kamu. Jangan kalut. Ini pun satu benda kita boleh ambil. Memang kita target 5 tahun habis, kalau tak habis nak buat macam mana? Kan contoh rasa maknanya benda ni adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh baca Quran tu dah besar betul dah. Boleh baca Quran dah besar betul dah. So kena pelajari ilmu Quran. Bab apa nama ni, 2-3 bulan ni bila pelakon Siti Sarah meninggal dunia, baru ni kan kita diajak ustaz untuk baca Yasin. Syuaib lah lelaki suami dia. Jadi ada artis 2-3-4 orang malam tu, ramai alhamdulillah. Jadi kita rasa seronok pula, ada hikmah kejadian. Jadi tapi dia saat kami tak boleh baca Quran, tak apa. Hampa dengar bergelak. Hampa jangan bising. Ustaz baca, hampa jangan bercakap, hampa dengar elok-elok. Dengar tu dapat pahala. Tuan-tuan bayangkan tengok. Kita nak menghafal tak boleh, tak apa, boleh tak baca? Boleh baca alhamdulillah. Ya, moga-moga ada kebaikan dia.
Jadi surah Al-Qiyamah ni membicarakan tentang tajuknya kiamat. Nak menceritakan kata orang tentang hari kebangkitan. Kiamat ni bangun, qiyam, bangun, kan? Rukun semayang, qiyam, diri betul. Jadi kiamat ni hari kebangkitan. Dan juga merupakan hari pembalasan yang akan dialami oleh seluruh umat manusia serta jaminan Allah SWT kepada yang akan mengumpulkan dalam dada baginda, dan begitu jugalah Allah akan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah akan menghina yakni orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana yang disebut oleh para ulama, iaitu antaranya ialah dihina orang-orang kafir dengan 4 perkara, iaitu antaranya ialah mereka dihina ketika nak mati, kemudian mereka dihina ketika dalam kubur, dan mereka dihina masa kebangkitan, dan mereka dihina masa pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang kafir. Dan juga terjemahan tafsiran daripada surah Al-Qiyamah ni. Jadi kena ingat, ulama kata kafir ni macam mana ni? Kafir sama ada kafir yang i'tiqadi dan juga kafir amali pun masuk sekali. Masuk dia dekat dunia, dia orang Islam, tapi hidup tak nampak Islam. Ini masalah dia. Juga termasuk orang kafir. Kafir maksud dia orang jenis kufur kepada nikmat Allah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Itu sepatut kita buat. Tetapi bukan sekadar kita berdoa, sekadar kita mengatakan I Muslim, but your lifestyle, your trend, your kebenda lagi, kan? Semua tak nampak Islam. Tak nampak. Pakaian dia, hidup dia, sosial dia, tak nampak Islam. Allah, tak nampak sangat. Kan? Kalau dia senang lenang, hidup dia jadi macam barat, tak nampak ciri-ciri keislaman, ciri-ciri sunnah para sahabat. Kaya raya, multi-million, multi-billion. Tapi mereka tidak melaksanakan larangan-larangan Allah sebagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebab dia orang tahu harta yang baik itu adalah yang paling baik bila berada di tangan orang-orang yang soleh. Ini paling penting. Sebab itu dalam bab-bab ini kita kena lihat bagaimana orang-orang kufur kepada Allah. Ya, orang-orang yang kafir. Sama ada kafir mereka itu yang i'tiqadi, satu hal dah confirm dah. Tapi orang kufur kepada Allah dia sudah amali. Ya, mayang tidak, apa tidak, itu tidak, puasa tidak dan sebagainya, banyak maksiat. Ya, daripada Imam Ghazali kata, if you are 40 years old, amalan baik you kalau you hitung balik, you calculate, you muhasabah balik, if you are 40 years old, bukan 14 40, 40 tahun, amal kebaikan kamu belum dapat mengalahkan amal kejahatan kamu, itu tanda-tanda kamu adalah ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu dalam bab ni kita kena ambil tahulah. Sebab syarat mati bukan tunggu 60 tahun. Syarat mati bukan tunggu 90 tahun. Syarat mati tak ada syarat. Kalau nak mati, matilah. Fa idza jaa ajaluha la yastaqdimu wa la yastakhirun. Datang ajal tak ada awal, tak ada lewat. Memang dah tetap tentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam COVID-19 berlaku hari ini. Kita hanya berdoa aja. Berdoa jangan apa ustaz satu dunia berdoa. Ustaz tak buat jahat apa, Tuhan tak terima. Benda ni bukan macam tu. Kalau Nabi Yunus dimasukkan dalam perut ikan nun, ikan paus yang besar, kan? Berapa lama baru boleh keluarkan? Takkan Nabi ni buat jahat sangat dengan Allah. Kesilapan Nabi Yunus kerana meninggalkan dakwah itu aja. Kita meninggal tak benda banyak kita tinggalkan. Ini contoh dia. Berapa ramai kita dalam bab membantu orang susah kita tak buat. Zakat kita tak buat secara terperinci dan sebagainya. Ini contohlah. Bab-bab yang lain banyak benda. Ya, bab amal ibadat, bab mendidik anak-anak, bab mendidik suami isteri kita abai. Kita tinggalkan sekarang ni, alhamdulillah Allah bagi dayat, umur kita panjang, alhamdulillah. Ini bagi contoh dia. Sebab tu kita nak dalam satu sudut bahawasanya biarlah kita ini jadi orang yang sentiasa merasakan diri kita ini nak buat je benda baik. Tak terfikir yang kita ni baik sangat. Ini masalah kita jadi sombong, ego dengan apa yang kita buat. Auzubillah min zalik. Jadi dalam ayat ini Allah sebut la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Sebab apa? Sebab hari kiamat tu pasti berlaku. Hari kiamat pasti berlaku. Jangan duk main-main. Orang kafir kata, Quran rakam, innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Mereka tengok benda kiamat ni jauh. Tapi kita kena tengok kiamat ni besok dah mari dah.
Lepas tu kita tak risau. Ada orang tu start 12 ingat tak dulu Datin Datuk semua. 12 ingat tak tarikh 12 apa ni kata macam Armageddon. Armageddon, Armagondek dan sebagainya ke Armagendut. Kan? Jadi kita buat Armageddon ni 12. Oh akan datang kiamat. Tanya Ustaz, macam mana Ustaz? Macam mana apa? Oh hampa tak seronok ke kiamat? Oh kita jawab pun sebenarnya rusing tak? Kan amalan tak tahu mana. Kalaulah kiamat dah nak mari 12. Okey apa? Maksud dia katalah duk tanya kita bulan 10, betul ke Ustaz? 2 bulan je buat amal baik, insya-Allah dapat kebaikan di hari akhirat nanti. Kiamat ni dia bangun di kehancuran balasan. Katalah. Contoh. Ini saya kata orang-orang COVID ni mati, orang kata syahid akhirat ni. Depa tahu kan bila depa nak tidur kan. Depa nak ni, depa mengucap, depa istighfar, astaghfirullahalazim, depa teriak semua. Tidur mati terus. Allah. Mati boleh mengucap tu besar betul ada itu hidayah Allah. Sebab tu innamal a'malu bil khawatim, amalan yang Tuhan nilai ialah nak tengok sangat masa bila kita ditamatkan hidup. Ya? Sebab tu nak pegang bahasanya benda kiamat ni pasti berlaku. Jangan jadi orang kafir. Jangan betul ke kiamat ni. Lalu Allah pesan, ya wala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan nafsul lawamah, jiwa yang amat menyesal. Maksud dia Allah Nabi bersumpah dengan nafsul lawamah, orang yang menyesal. Menyesal dari sudut pada idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Waktu tu waqala al-insanu ma laha. What happened now? Oh, kan surah Zalzalah tu kan. What happened? Kan? Apa dah berlaku ni? Allah, ya Allah, betul lah berlaku, ya Allah, aku menyesal. Ni nak disebut wala uqsimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah dengan yakni nafsul lawamah, jiwa orang yang menyesal. Kan dalam suratul Fajr kan? Betul? Apa ingat tak suratul Fajr, lupa dah. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahada. Waktu tu bila dah mati, orang kata apa? Ya laitani qaddamtu. Tolong patah balik kami hidup kat dunia ni. Kami nak beramal dengan amal saleh, lepas Tuhan tak habis siksa kami dah. Kan? Tak boleh lah. Itu orang menyesal. Kan? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bolehkah ya Allah kau jadi kami tanah balik? Mana cipta jadi kami balik? Sorry yang kata Allah dalam surah An-Naba ayat juzuk yang ke-30. Kan? Wa yaqulul kafiru ya laitani. Ini orang yang menyesal. Allah bersumpah dengan pokok jenis ni. Kan? Jangan kita kata orang menyesal kemudian tidak berguna. Alhamdulillah 800 lebih kat 900 orang ni orang golongan yang menyesal dahulu. Untung daripada menyesal kemudian. Ya, alhamdulillah yang sedang bersama kita malam ni Datin bagi contoh dia yang jenis menyesal dahulu. Jangan jadi menyesal kemudian. Maksud dia, ya Allah, aku ni banyak salah, ya Allah. Ampunkan dosaku, ya Allah. Andai aku buat salah, ya Allah, kau ampun dosaku, ya Allah. Ni kita panggil, kita menyesal dulu. Bukan menyesal kemudian rugi. Subhanallah. Tapi orang yang dalam kubur, yang mereka mati memang apa benda mereka tak buat, nama saja Islam, maka anak-anak mereka masih hidup, wajib mereka ayah mereka. Kalau ayah mereka jenis tak semayang, apa nak buat? Dia kena banyak bersedekah. Bertawasul dengan sedekah dia minta Allah ampunkan dosa mak ayah mereka atau adik-beradik mereka atau kak mereka atau adik-beradik apa sepupu sepapak mereka, mak-mak menakan mereka. Biar Allah ampunkan. Dengan apa? Dengan harta kekayaan yang kita ada ni, kita sedekah atas nama mereka. Atau kita wakaf atas nama mereka. Supaya diampunkan oleh Allah dosa-dosa mereka. Ini antara benda kalau orang tanya, Ustaz, ayah saya, Ustaz, setahu saya, Ustaz, memang dia tak semayang. Ada orang tanya kami dalam handphone WhatsApp ni. Orang tanya, Ustaz, macam mana? Kita jawab mudah aja. Ada duit tak? Ada harta tak? Ada.
Setiap bulan kalau gaji hang 10,000, RM1,000 hang buat keluar wakaf atas nama ayah hang. Selesai masalah. Dan doa banyak-banyak. Nak buat apa lagi? Ya Allah, andai kata kau terima wakaf ini, tolong ampun dosa ayahku. Tolonglah jangan kamu seksa ayahku dalam kubur. Ni dia. Tu amalan-amalan dia. Tu antara dia. Kemudian sebut ayah sabul insanu allan najma'izamah. Patutkah manusia, yakni orang yang kafir, menyangka kami tidak akan dapat mengumpul tulang belulangnya dan menghidupkannya semula? Ayat ini akan dijawab pada ayat yang ke-40, iaitu alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta. Sebelum tu ayat sebut apa dia? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan faqalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta? Question mark. Question mark, tanda soal. Ni jawapan paling cantik kepada ayat tadi ni. Ayah sabul insan ay allan najma' izamah. Apakah mereka menyangka kami tidak boleh mengumpulkan tulang belulang mereka yang sudah hancur? You rasa kami tak boleh buat, kata Allah. Jawapan daripada ayat boleh masuk ke lagi kuat takkidkan ayat, iaitu surah ayat 37 sampai ayat terakhir ayat 40. 37, 38, 39, 40. Itu jawapan dia. Tapi secara langsung Allah jawab, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun segala tulang jari-jari mereka dengan sempurna. Bukan setakat tulang jari mereka mereka menyusun balik. Kelingking duk taman jari hantu, jari mana jari jari tengah taman jari tunjuk taman jari ibu jari kat mana. Atau itu pun kami boleh susun. Tak mustahil, no impossible. Tak ada orang kata tak ada kemustahilan pada kami. Pada Allah tidak ada sifat mustahil. Ya, kita aja banyak mustahil. Kemudian disebut ialah bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya, bahkan manusia engkar, sentiasa hendak berbuat maksiat terus menerus. Ini panggil manusia. Bukan mereka tak tahu, bukan mereka tak sedar, kan? Daripada benih kata tanam pokok mempelam sebiji benih, kemudian naik pokok besar, lalai pokok tu tua bangka, kering kontang, lalai kering batang dia, kering daun dia, lah mati. Ada benih lain pula. Mereka tahu ada bukti, tapi jenis manusia jenis engkar, degil, tak percaya dengan Quran. Ni Quran ni sekadar baca aja. Nabi pun pesan, Nabi pun mengadu ke Allah, wahai Tuhanku, ya Rabb, inna qaumi takhadhul Qur'ana hadzal Qur'ana mahjura. Kaum aku ni ambil Quran untuk ditinggalkan, untuk main-main. Pasal perlu baca. Orang mati baru baca Yasin. Orang mati baca Yasin. Nak buka menega baca Yasin. Yang lain haram tak buat, haram tak ikut. Ini manusia jenis ni. Ya? Maka tahu kebenaran dalam Quran, tapi maka tetap tak nak ikut Quran. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Mereka sentiasa buat maksiat, buat kemungkaran, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Lalu mereka mengejek, ni kami buat maksiat ni, bila nak mari kiamat? Nampak tak? Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Masa buat maksiat, Muhammad, kau kata kiamat ni, kami ni judi ni, kami kaki perempuan ni, kami tu ni, bila nak mari kiamat buat mai? Nampak tak? Ini kadang-kadang orang terlalu mencabar tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya lihat musibah yang Allah bagi kat kaum Firaun, orang Firaun, Allah bagi dekat kaum Sabak, kaum kaum 'Ad, kepada kaum Nuh, itu juga termasuk perkara-perkara yang berbentuk kiamat, yakni mereka ditamat mereka secara beramai-ramai. Kaum Nabi Lut habis semua, ya, terbalikkan oleh Allah. Itu juga termasuk antara kiamat bagi mereka. Mereka terus bergempa bumi, berbolak-balik, yang atas duduk di bawah, yang bawah duduk di atas. Allah jadi blinding dia orang, blender kisah dia orang sampai hancur luluh, dan tempat itu tidak lagi boleh tumbuh dengan tumbuhan-tumbuhan kerana panas. Orang kata macam simen.
Orang kata macam pasir simen tu. Simen dia buat rumah tu. Mana tanam apa pun tak hidup. Itu pandangan ada orang beritahu. Punya nak ceritanya. Sumpahnya bumi tersebut jadi macam tu. Kaum Samud bagi contoh. Di Humban. Ya, mereka hebat kepakaran dalam kejuruteraan bina rumah. Mereka boleh tebuk gunung ganang. Jadi rumah istana. Dia boleh ukir gamak-gamak bunga daripada batu. Nampak real sebiji macam original. Tapi mereka ni pakar. Tapi mereka juga engkar pada Nabi, engkar pada Allah. Allah benamkan mereka, Allah hancurkan mereka. Subhanallah. Ya, itu antara nak bagi kita juga kiamat dia orang. Jadi sesuai dengan tempat, sesuai dengan keadaan, sesuai para anbiya dan rasul. Jadi mereka mengatakan, ya wahai Nabi, wahai Muhammad, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, bilakah nak berlakunya kiamat. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Ayat yang ketujuh iaitu maka apabila mata mereka terbeliak kerana terkejut melihat apa yang selalu didustakan dahulu, dan apabila bulan hilang cahaya, dan apabila matahari dan bulan dihimpunkan bersama. Hari kita tengok tentang gerhana. Lepas tu kita kena minta. Bila bulan dah tak bercahaya, bila matahari tak bercahaya, atau bulan dan matahari bergabung, gerhana tu tanda-tanda dia. Sebab tu kita disunatkan solat gerhana khasuf ataupun kasuf. Ya, kalau takut benda-benda itu berlaku, tanda-tanda beri peringatan. Bukan sonok-sonok Allah tu buat. Ya, itu antara tanda-tanda supaya kita balik kepada. Bila tengok-tengok ya orang buat maksiat, ya Allah, gerhana matahari, astagfirullahalazim, aku bertaubat ya Allah. Tengok gerhana bulan, ya Allah, ampun dosaku ya Allah, aku bertaubat ya. Itu tanda-tanda untuk Tuhan bagi peluang orang buat maksiat bertaubat. Tapi kalau mai gerhana bulan, gerhana sampai datang bulan, dia datang bulan banyak kali. Ya, bulan gerhana sekali, dia banyak datang bulan. Kan? Pirit, tapi sama juga. Ya, adalah keadaan perbuatan dan amalan dia. Itu antara dia. Kemudian disebut lagi, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Ayat yang ke-10, maka pada hari itu manusia yang engkarkan hari kiamat akan berkata, ainal mafar? Kemana kalian akan melarikan diri? Nak lari mana? Kan? Dalam ayat tersebut kan, kemana kamu nak pergi? Wa qala al-insanu ma laha yauma tuhaddis akhbaraha. Waktu tu orang beritahu ni apa dah jadi ni? Ini kiamat. Orang semua pernah dengar kan ayat sebut apa bila orang lain yang segur yang namanya maqulul insanu yawma idin mafar. Lain Ustaz, salah. Macam ada pertanyaan ini. Lain. Macam sangkut sikit Ustaz, lain. Lain saya sangkut. Ke okey? Tadi macam slow. Sekarang okey dah. Okey. Okey. Yunabba'ul insanu yawma idzin ainal mafar bal insanu ala nafsihi basirah. Lalu diberitakan kepada mereka ya pada hari itu dengan apa yang dia telah lakukan dan dia telah tinggalkan. Ini manusia diberitahu akan apa yang dia telah lakukan dan apa yang telah ditinggalkan. Waktu itu dah kelang kabut kata orang, dah huru-hara kata orang, akhirnya diberitahu pada mereka ya apa yang mereka telah tinggalkan masa hidup di dunia dan apa yang telah mereka lakukan atas muka bumi ini. Yang Tuhan suruh ni apa dia berbuat ke tidak, yang Tuhan larang dia tinggal ataupun sebaliknya. Benda ni akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Kan? Itu antara dia. Ayat 14 kan sebut balil insanu ala nafsihi basirah.
Bahkan manusia akan menjadi saksi terhadap diri sendiri. Safi, apa maksud dia ni? Kan? Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Ya? Bahkan manusia jadi saksi atas diri dia sendiri. Kalau kita relate kepada ayat dalam surah An-Nur ayat 24. Surah An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Surah An-Nur ayat 24. Relate tafsiran al-ayah bil ayah. Maksud dia, hari tersebut mereka akan disaksikan oleh lidah-lidah mereka, tangan-tangan mereka, dan kaki-kaki mereka. Bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka lakukan masa mereka di dunia dulu. Ini ayat relate kepada yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basirah. Ini jawapan kepada fasa yang pertama surah Al-Qiyamah. Ya. Surah Kiamat, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, fasa pertama sampai ayat iaitu ayat yang ke-15, walaupun dia memberikan alasan-alasannya untuk membela diri. Celahan-celahan yang Allah kata setiap yang diucapkannya, setiap yang dilakukan oleh kaki dan tangannya akan menjadi saksi perbuatan dia atas muka bumi. Namun celahan dalil ini, orang yang buat jahat, buat maksiat, dia cari alasan. Kenapa tak sembahyang? Sibuk lah. Kenapa tak baca Quran? Tak reti baca lah. Kenapa tak dengar kuliah agama? I have no time lah. I'm very busy. I'm businessman lah. Waktu itu ada orang berani bagi alasan. Cuba tengok dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18, tak silap saya. Kan saya baca tadi. Saya baca tadi ke mukadimah? Lupa dah. Ma qaddamat li ghadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hei orang beriman, apakah yang telah kamu sediakan di hari ini untuk dijadikan bekalan depan Tuhan pada besok hari? Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan duk bohong Tuhan. Anak jawab, I have no time, I'm very busy, whatever lah. Innallaha khabirun. Allah ni maha mendalam. Alimun tu Allah mengetahui. Khabirun, terlalu mendalam ilmu Allah, pengetahuan Allah dengan apa yang kamu kerjakan. Jangan nak bohong Allah. Tapi celah-celah tu, walau alqa ma'azirah. Kan? Walaupun dah tahu dah mereka tu salah, bal insanu ala nafsi basirah, manusia boleh menjawab dengan anggota panca inderanya sendiri sesuai dengan relate ayat tafsir bil ayat al-ayah bil ayah surah tu An-Nur ayat 24. Kaki, tangan, lidah depa. Benda ni kadang ustaz ya. Apa nama ni, Datin dan semua datuk-datuk sekalian. Yang ni kata orang apa lidah, tangan, semua kat kepala ya. Kaki. Jadi kalau lidah ni jahat mungkin pasal mata kita tengok. Ya, lidah jahat pasal mata tengok. Kita dengki, khianat orang, fitnah orang dengan tulisan Facebook, dengan tulisan surat dan sebagainya. Sebab apa? Mata jahat. Itu menyebabkan hati jahat. Bila mata jahat, selalu yang akan melaksanakan 3 benda. Mulut, tangan dan kaki. Kan? Sebab tu dendam. Jangan dendam. Dendam hati ni. Dendam. Jangan dendam hasad dengki. Jangan perut busuk orang.
Bila dia geramnya, hatta yakuna bainahumul baghi, sampai boleh menyebabkan mereka bunuh-membunuh. Bunuh tak mana? Bunuh dengan mulut tak jadi. Dengan tangan. Dengan kaki. Dia pijak kawan, dia perantak, pijak, sepak mati kawan tu. Benda ni yang paling berat. Sebab tu kalau kita lihat, mungkin orang mentimun, orang jenis kudung cacat tu, yalah rezeki dia. Tangan tak ada, kaki tak ada. Mulut ya. Sebab dalam mana-mana ayat dan surah Yasin pun sebut tentang tangan lidah je saksi, kaki je saksi. Apa nama Al-Quran kata? Al-yawma nakhtimu ala Ada satu ayat lain, apa nama tu? Wa qalu antaqna allazi antaqa kull wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kull shay' wa huwa khalaqakum awwal marrah. Dia bertanya, apa puak jahat ni? Jenis walau alqa ma'azirah ni ayat 15 ni, dia tetap bagi alasan. Pasal apa hampa pandai-pandai pula jadi apa nama ni? Saksi kami ni. Kulit tiba-tiba jawab. Nak buat macam mana bro? Nak buat macam mana sis? Nak buat macam mana Tuhan yang cipta kami macam kamu juga. Tuhan suruh kami bercakap. Cakap je lah. Kami saksi. Allahu Akbar. Takut kan? Kita buat benda maksiat. Kan? Banyak benda lah. InsyaAllah lah kita dengan kuliah macam ni mahu kita boleh bertobat pada Allah. Insaf kan? Sebab kita tak sangka kan mati tu sekarang ni mati senang Mati senang je sekarang ni. Kena COVID. 50 bulan mati. Setiap bulan. Kena COVID je. Kawan saya ramai dah mati. Di Kedah mati ramai. Ni kawan saya bekas pengurus besar Majlis Islam Melaka. Masuk 3 hari ya Datin, mati. Mudah, baru 30-an. Baru 40 lebih. Dia mudah. Jadi kalau bab-bab ni nak beritahu, sebelum kita nak dimatikan, bertobat kepada Allah. Mati dia tak kena umur. Bukan mati umur 90 tahun baru mati. Kadang-kadang umur 15 tahun mati dah. Kadang-kadang umur 30 tahun mati dah. Kan? Tengok saya duk baca, saya duk cari sebab saya duk ingat saya nak buat program yang orang yang kematian isteri. Tapi nak dapatkanlah Bonil kat Johor, bini dia mengandung, anak sulung mati. Dia kurier, bawa ke syarikat kurier lah. Yang semalam saya tengok orang Negeri Sembilan, 35 minggu dalam baby dalam perut. Tak mati tapi dah nampak dia kata doa banyak-banyak tak ada harapan. Kan nak cari ataupun nak cari yang kematian suami. Kan nak buat program tengok apa dia nak cerita tentang aku dan kebaikannya. Bila orang mati tu cerita kebaikan. Jangan cerita jahat. Jahat ni rahsia. Jangan kata eloklah mati pun tak berguna. Jangan cakap begitu, tak baik. Berdosa kita. Menzahirkan keaiban pasangan kita kepada orang ramai. Tak boleh. Jangan duk cerita kata suami saya jenis tak semayang apa cerita sama ramai. Jangan. Isteri saya jenis, jangan cerita. Biar tu rahsia. Rahsia daripada pengetahuan. Kalau dah tahu tu kerana dia buat benda maksiat depan orang, mungkin ikut wallahu a'lam. Tu antara dia. Kemudian kita sambung ayat, iaitu ayat yang ke-16. Ayat ke-16 berkaitan dengan beberapa perkara, iaitu tentang, dia ada sebut tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran, bermula dengan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Saya dah sebut tadi dah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Janganlah engkau wahai Muhammad menggerakkan lidahmu membacanya sebelum selesai dibacakan kepadamu, kerana hendak cepat menghafal Quran yang diturunkan kepada kamu. Sesungguhnya kamilah berkuasa mengumpulkan Quran dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Oleh itu, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Oleh itu bila kami dah baca dekat kamu ya Rasulullah, fattabi', ikutlah apa yang kami bacakan tadi. Maksud dia dengan tertilnya, dengan bertajuknya dan sebagainya. Al-Quran ni bukan baca macam surat khabar ya, baca-baca berita. La uqsimu bil qiyamah wa la uqsimu nafsil lawamah. Baca berita. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirna 'ala sabil. Itu memang nak kena pelempang lah tu dah. Memang nampak orang kata orang Melaka lah habau betul dia bacanya. Macam baca paper. Baca kena berlagu tajwid.
La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Baca macam tu. Pertama kalau boleh tadabbur tengok Quran ada makna ni, kita baca dengan cara tersebut. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau menggerak-gerakkan bibirmu kerana mempercepatkan bacaanmu. Sabar ya Rasulullah. Dengar dulu kami baca baru engkau ikutkannya. Artikel lagu irama Melayu. Kan? Contoh lagi tu. Jadi nak beritahu pada kita, jangan tergopoh-gopoh Quran ni. Abu Lais Samarkandi ni, Ustaz pun tahu kan? Satu ulama yang hebat. Dia tahu tak dia baca Quran waktu umur berapa? Siapa boleh jawab? Dekat chat ni ada. Siapa boleh jawab Abu Lais Samarkandi? Dia boleh baca Quran umur berapa? Kita duk hebat tentang KFC, Kentucky Fried Chicken. Bila dia start berjaya dalam dia punya jualan dia. Kan? Siapa boleh jawab Abu Lais As-Samarkandi? Bila ke umurnya dia boleh pandai baca Quran? Samarkand tahu dah. Parsi. Jadi berapa umur dia? Dia permulaan hidup dia orang biasa-biasa aja. Tapi kerana kesedaran dia, umur dia, siapa boleh jawab dalam chat? Saya buka ni soalan. Tapi tak ada hadiah lah. Hadiah ni Datin sediakan lah. Ya, bunga ke apa ke kan. Bagi siapa. Sekuntum ke apa ke. Siapa boleh jawab? Tak perlu cakap kan. Tulis je. Saya pun tak nampak sebab saya nampak sini 4-5 orang je. Page saya ni lah. Itu tempoh kan kot. 6 tahun tu tempoh. Umur dia. Umur 5 tahun. 5 tahun bukan. 5 tahun ni Imam Syafi'i kita ya. Berapakah umur beliau? Okey, ringkaskan maksud dia, umur Abu Lais Samarkandi ialah hampir 56 tahun. Maksud dia dah masuk warga Mas dah. Dekat 60 tahun lah dia sembang. Dia orang Parsi bang. Orang Parsi ni dia cakap, dia macam peluru sikit. Saya duduk Pakistan pun, bahasa Urdu bukan boleh belakang, sonok aja. Ap kia halhe, ap kahan jare, ap belakang dah. Kush ko hota hai, del to pagal hai, tu lah ingat kot. Kan? Kabir kushi kabirem. Kan contoh dia. Tapi nak bagi tahu bahasa Parsi, dia cakap sebenarnya kau diterima gitu, laju. Kan? Kalau betul-betul tak study memang tak ada dapat sekarang ni. Halishi macam terste. Kan? Panjang tu apa khabar? Halishi macam terste. Panjang tu. Kan? Itu apa namanya apa khabar? Halishi macam terste. Macam Jepun ada juga bunyi. Ya mungkin slang saya baca macam Jepun ko Allah alam lah. Bayangkan dia orang bercakap macam tu. Orang Melayu ni kebanyakan cakap dia tulisan Bunjawi, betul tak? Kan? So bila dia study, dia fokus Allah, dia dapat Quran, dia boleh baca Quran. Abu Lais Samarkandi jadi orang yang boleh mentafsirkan Al-Quran lagi. Orang yang alim, orang yang muktabar, orang yang hebat. Baca Quran bila umur dia? 56 tahun ke atas, riwayat kata. Maksud dia Quran ini adalah anugerah Allah. Kalau kita tak pergi rodong cari, dia tak akan mencari. Kalau kita tak usaha pergi, dia tak usaha mari. Sebab Quran ini kalam. Quran ini adalah percakapan Allah yang dirakamkan dalam Al-Quran. Dan dia ini merupakan Quran ini sebagai orang kata apa ni, panduan dan pedoman hidup manusia. Dia tak ada cacat celah. Tak boleh nak tipu. Rekod macam mana pun terpelihara.
Ni kan. So makna bagi tahu dalam bahasa mudahnya, Quran ini benda yang terpilih. Masih siapa tak nak, tak apalah, tak nak. Siapa usaha pasti dia dapat. Tuan-tuan tengok Ustaz Abdullah Iraqi. Kenapa tak Ustaz Abdullah Iraqi? Abdullah Osman. Ustaz Abdullah Osman tu yang ngaji di Baghdad, yang kena tangkap dengan mereka tu, yang kena dera, seksa. Kes masa dia dekat Iraq dulu ni. Dia tak nak balik. Dia nak habiskan master dia. Bila habis dia balik, dia kena tangkap dengan mereka. Ustaz Abdullah Osman ni, Ustaz Abdullah Iraqi ni, mungkin kalau Datin boleh jemput dia bagus. Dia orang Penang. Penang. Dia memang nampak dia punya apa, dia boleh tamen boleh kot, tapi orangnya smart lah kan. Dia tu sampai masa Pakistan tu ni, dia tak kerti baca Quran tak habis. Dia tak kerti baca Quran. Saya duk ajar dia. Saya duk marah dia, apa lidah keras tua macam ni. Dia akhirnya marah anak nak belajar dengan enter suara bagus kata dia. Kita pun diam kejap. Saya tak boleh ajar, saya nak marah. Apa dia sepak melidah, kerat lidah. Tapi sekarang dia baca Quran, dia cakap Arab lebih terror daripada kita ni. Sebab apa? Berkehendak. Quran kena cari, dia tak mencari. Ni nak baca Quran tapi start bagi dia orang putih berterabak. Orang putih cakap cakap orang putih tu Mak Saleh tergolek dengar. Kan? Orang baca Quran, kacau. Maksud dia Quran ini usaha baca ustaz. Ustaz cakap tu slow-slow sikit ustaz. Saya ni dah tak pergi baca, ustaz macam kata kat saya aja. Minta maaf lah. Nak bagi tahu supaya kalau kita baca Quran, Nabi sebut may yatata'ta'. Siapa baca Quran terketak-ketak, elok tak ketak-ketak tu bahasa Arab rupanya. Kan? May yatata'ta'. Siapa baca Quran terketak-ketak dapat 2 pahala. Pahala nak baca tak tahu, pahala terketak-ketak 1. Allahu Akbar. Siapa berkehendak? Nah, contoh dia. Banyak benda. Sebab tu kita tuan-tuan tak pernah dengar orang mu'alak baca. Lagi kita hak mengajak dia tergelak sampai pungkuk naik ke atas. Ia kanak bulu. Orang kata bulu, dia bulu. Jenuh kita. Bulu nak tambah pula dah. Dia kata. Kan? Bila ngajak mereka tauhid, wujud artinya ada. Lawan tiada. Kata ustaz, nampak gaya Tuhan Allah Ta'ala kuat. Apa pasal? Mula-mula ada, sudah lawan, sudah tak ada. Oh, pening aja dia buat. Saya tak nak ngajak. Dia kata serabut tu apa ni. Apa aku sepak budak maklab seorang negang. Kan? Kita kata, katanya Ustaz Jibril kerja bawa wahyu. Sekarang Quran sudah sempurna mah. Ya. Sekarang apa kerja Jibril? Aduh, kerja apa ya? Aduh. Takkan nak kata retirement. Kau hajar tu tak jawab Jibril pencen. Dia tengok salah pelik-pelik. Kita payah ngajak dia ni. Ni kadang-kadang tanya sifat Allah gitu gini. Kita Tuhan ada dendam. Kenapa Tuhan dendam? Jadi kita nak kena jawab. Dia tanya soalan-soalan tinggi level. Kawan tu tokemah PhD yang masuk Islam tu pun. Kan? Dia kata tak apalah, kata hampa pandai-pandai kena buat kursus lain. Kan? Ngajak dia khas tentang Quran. Tentang bacaan dan sebagainya. Dapat baca Fatihah pun besar betul dah. Ada di kalangan artis juga yang dia tak boleh baca. Dia kata, tak boleh tak baca apa? Baca Fatihah. Boleh. Surah tu sunat je dalam solat. Tapi jangan tinggal lah. Jangan tinggal. Kalau awak nak menyanyi pun, antara tawaran satu lagu 12,000 dengan 2,000 anak-anak yang mana? 12,000. Tapi kena mempercantikkan suara tu. Cara penyampaian kena cantik, baru dapat 12,000. Kalau suara harap karaoke, dia seorang-seorang menyanyi, dapat 2,000. Kan? So maksud dia faham. Akhirnya sikit, dia hafal daripada surah Wal Asri, kemudian Alhaakumut Takasur, kemudian Wailul likulli humazaah, Alam Tarokai sampai An-Nas. Alhamdulillah. Sebab berkehendak. Tuhan tahu dia. Kemudian ayat seterusnya iaitu disebutkan tentang Allah Musta'an, ayat yang ke-20. Kalla bal tuhibbunal ajilata wa tadharunal akhirah.
sekali-kali jangan demikian wahai orang yang lalai. Ini fasal lain. Ya. Fasal lain, fasal kedua tadi teguran kepada Nabi Muhammad tentang Quran, jangan kita terburu-buru dalam mendalami ilmu Al-Quran. Jangan terburu-buru sangat dalam baca Quran. Laju semacam sampai peringkat tak ada tadabburat. Baca bagi elok, baca bagi terketik, baca bagi bertajwid. Lambat habis tak apa. Baca dengan bertajwid, dengan cantik. Tajwid maknanya mempercantikkan bacaan. Itu makna tajwidul Quran. Mempercantikkan bacaan Quran. Pasal yang ketiga ni, ayat 20. Kalla bal tuhibbuna al-ajilata wa tadaruna al-akhirah. Sekali-kali jangan demikian wahai orang yang lalai. Sebenarnya kamu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia. Al-ajilah, yakni terburu-buru. Tapi maksud dia, kita ni punyalah nak kaya, punyalah nak mewah, sampai tak fikir benda haram ke benda halal ke. Yang penting cepat kaya. Lepas tu hal ni timbul macam tu. Kan? Kita belajar ilmu ni sebab kita nak kaya. Masuk universiti, belajar tinggi-tinggi, dapat sertifikat. Nanti kerja aku dapat tahap pegawai. Itu ini. Sebenarnya kita terburu-buru. Kita buat sesuatu nakkan dunia. Kita kejar. Lepas tu tak dapat. Timbul isu rasuahnya, penipunya, kerja curi tulangnya, tak amanahnya, pakai kata majikan untuk kepentingan peribadinya. Banyak benda. Guna laptop majikan untuk buat dropship ataupun sheet drop dan sebagainya. Untuk lakukan kain tudung ada 3, satu bawah, satu keli, satu siakap. Ya, kalau beli 3, RM200. Kalau beli 1, RM67. Contohlah. Nak bagi tahu pada kita bahawasanya kita ni nak cepat di dunia ni pasal nakkan kemewahan dunia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana Allah Subhanahu Quran, law basatallahu rizqa li'ibadihi la bagha fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Surah Asy-Syura disebut, kalau Tuhan nak bagi kita yang mewah ni boleh, tapi Tuhan kata kalau dibagi mewah sekaligus hampa jadi jahat, la baghau, jadi buruh, jadi penderhaka Allah. Nampak tak? Jahat, duit banyak jadi jahat. Duit banyak sponsor benda jahat, benda maksiat. Ramai jadi gitu. Na'udzubillah min zalik. Yang duk bawa masuk benda-benda jahat dari luar ni, semua orang yang mewah. Orang yang kaya-kaya, orang miskin tak mampu nak bawa masuk benda pelik-pelik. Kan? Tengok sebuah negara Arab. Ya, anak raja bawa masuk apa nama penyanyi Lopez lah apa benda entah dekat belah-belah tempat dia tu. Ramai-ramai menyanyi dan sebagainya. Tak sepatut jadi macam tu. Pasal mereka mewah dia macam tu. Tuhan kata dah, Nabi kata dah, aku tak kisah hang Arab tak Arab, yang aku kisah hampa takwa ke tidak. Tak mestinya Pak Arab lebih takwa pada orang Melayu di Malaysia. Nampak? Kerana mewah tadi hampa jadi jahat. Lepas tu Nabi kata, kalaulah dibentangkan kepada kamu kemewahan ni, maksud dia, satu lembah wadi emas. Besok hampa mai minta lagi. Maksud apa? Tak cukup. Dunia ni kalau kita duduk liga ni memang tak pernah cukup pun. Kalau kita liga, benda baik tak apa. Ya tak masalah. Tapi masalah bila kejar-kejar sampai mereka jadi tindah menindah, zalim-muzalimi di antara satu sama lain. Banyak benda lah hari ini. Ya, termasuklah gila jawatan, gila pangkat, sama adik-beradik itu sekali. Kan? Kawan tu naik pangkat, kita bomoh dia, dia sakit. Kemudian kita pula take over tempat tu. Kita timalan, dia pengarah. Kan? Tapi bomoh dia buat benda jahat kat dia, apa benda ke santau dia, sihir dia. Dah kalau dia sakit, diberhentikan dengan medical board, kemudian kita take over replacement tempat dia. Ni manusia punya kerja lah ni. Kan? Contoh dia. Banyak benda. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. Demikian bagi orang yang lalai, sebenarnya kamu mencintai kesenangan dan kemewahan dunia sehingga kamu tidak menghiraukan hari akhirat dan kamu tidak menyiapkan bekalan yang sebaik-baiknya.
Kamu duk ligan dunia, kamu nak maya dunia sampai apa terlupa akhirat. Apa bekalan, what's your preparation tomorrow? No preparation. Tak ada bekalan. Untung kan? Jadi orang kaya, duit banyak, beriman pula, soleh pula, derma buat masjid, derma anak-anak yatim, derma ke orang miskin, kan? Tolong orang yang musafir, tolong orang susah. Waktu Covid ni orang tak ada kerja, dia bagi duit, dia tolong orang makan sebagainya. Untungnya orang kaya ni. Untungnya orang kaya yang beriman pada Allah. Cuma yang ruginya jadi kaya bila dia buat dengan duit tadi ni untuk maksiat pada Allah. Ini kita kena ingat. Na'udzubillah min zalik. Buat perkara yang bertentangan dengan Allah. Ya, itu antara dia. Sebab itu Nabi pesan dalam hadis Bukhari. Nabi kata, "Wallahi, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum." Aku tak takut hampa ni fakir. Walakinni akhsha. Akan tapi aku takut dan aku khawatir. Anta busutad dunya. Antu busutad dunya. Kama busitat ala man kana qablakum. Fatatanafasuha. Kama tanafasuha. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Aku tak risau hampa fakir miskin. Hampa susah aku tak risau. Yang aku paling takut, kata Nabi, bila kamu dibentangkan kekayaan. Sebagaimana dibentangkan kekayaan kepada umat terdahulu, lalu kamu berebut-rebut, macam mana orang berebut, lalu kamu berbunuh-bunuh, macam mana mereka berbunuh-bunuh nak kaya. Ya. Bunuh karier, bunuh jawatan dan sebagainya. Banyak kita pada hari ini. Serabut kita tengok. Kan? So benda-benda macam ni antara yang Nabi dah sebut lama dah. Ya, Nabi sebut lama dah. Jadi wa tadharunal akhirah, iaitu kamu orang yang orang kata apa ni, meninggalkan akhirat. Jadi dah hidup kita ni ada datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, bonda-bonda, kekanda-kekanda, dinda-dinda, sahabat-sahabat seusrah yang saya kasih sekalian. Jadi kita nak kena ingat, kita nak kena ambil perhatian ya dalam hidup kita ni. Jangan lupa apa bekalan kita di akhirat nanti, kita akan tuai yang kita bekal tadi ni. So kata Allah dalam surah Az-Zariyat, lupa apa dah, suratul Qasas, wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-darul akhirah. Ya, jangan lupa baik Tuhan bagi kita duit, Tuhan bagi kita rezeki, gunakan untuk perkampungan akhirat. Dengan apa? Dengan sedekah, dengan buat baik sebagainya. Kemudian dalam ayat yang ke-22, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Itu antara dia. Wa wujuhun yawma idzin basirah tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Apa maksud dia? Pada hari akhirat nanti, tengok, muka orang beriman, nadhirah. Siapa ada nama nak dapat cucu, kan, bubuh nama nadhirah. Dot, kalau nazirah tu pemerhati, boleh jugalah. Nazirah tu peringatan, boleh juga. Tapi ini berseri-seri pada nadhirah. Wahai, kata Allah, hampa tengok orang beriman ke akhirat macam mana? Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah mereka berseri-seri. Ila rabbiha nazirah. Iaitu pada akhirat melihat kepada Tuhan mereka. Naziratun ila rabbiha. Boleh kalau kita nak tafsir, kita awalkan naziratun ila rabbiha. Wajah mereka berseri-seri ketika mereka melihat wajah Tuhan mereka. Allahu Akbar. Kan? Siapa tu? Orang-orang yang percaya adanya kiamat, orang-orang yang percaya dengan Al-Quran, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tak dapat. So dalam bab ini
Ini dalam bahasa mudahnya orang-orang kafir. Ayat 24. Wa wujuhun yawma'idin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Apa maksud dia? Dan wajah-wajah orang yang kafir. Pada hari itu, muka orang-orang kafir muram huduh. Muram huduh. Ya. Maksud dia muka mereka adalah muram. Kusut masam. Kusut masai. Huduh. Orang kafir ni. Dekat akhirat orang beriman tengok dah. Dekat akhirat pada masa dah nampak dah muka huduh tu muka-muka kufur tu. I repeat. And again and one more. Sedap pula cakap orang putih malam ni. Apa dia? Sampai akhirat nak tengok. Muka ada huduh. Hati geng-geng kufur tu. Tengok muka kau tu hitam. Tinted. Legam. Tapi berseri-seri. Itu muka beriman lah tu. Waktu tu tak ada cantik hitam ni orang tak pandang dah. Semua cantik, dia handsome. Tapi kalau orang kafir, orang kufur pada Allah, muka mereka muram. Basirah. Tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Sambil percaya dengan yakin bahawa mereka pasti ditimpa malapetaka yang membinasakan. Tak perlu pun dibagi tahu. Mereka tengok muka mereka huduh, muka mereka masam, kusam, muram. Mereka tahu dah lepas ni mampus lagi tahu. Cuba tengok dalam surah apa? Surah Al-Mulk. Mana? Suratul Mulk. Apa ayat dia? Kita tengok. Suratul Mulk. Ayat dia. Mana? Suratul Mulk. Tengok. Ayat dia. Ayat yang ke-10. Ayat ke-11. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Juzuk yang sama juga, surah yang mula-mula sekali. Ya, juzuk yang sama 29, surah mula-mula suratul Mulk, ya, bagi tahu dekat kita. Dan mereka berkata, kalaulah kami dulu mendengar atau memikirkan apa yang disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasulullah, yang diperintah oleh kitab, oleh Al-Quran, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami pasti tak duduklah api neraka ni yang menyala-nyala ni. Fa'tarafu, mereka mengiktiraf bidzambihim, dengan dosa mereka. Fasuqqal li ashabis sa'in, maka binasalah mereka dengan api yang neraka yang menyala-nyala. Ini berbalik kepada ayat tadi, tazunnu ay yuf'ala biha faqirah. Mereka tak beritahu dah. Muka tengok muka depa masam, tengok muka depa kusam, muram, huduh. Depa kata apa? Memang tak ada harapan lah, kata dia. Ya, lepas ni mampus lah kita, kata orang dah mampus lah kita, tak lari mana dah. Betul lah apa yang Nabi kata, betul lah apa Tuhan kata, tapi kita degil tak dengar kata, padahal muka kita. Dekat dunia kita tahu dah, jangan buat maksiat, kita buat juga, kenal kita lepas ni, tunggulah hampa. Duk semang masing-masing. Dalam keadaan tahu wajah mereka ni muram, huduh dan sebagainya. Itu antara dia. Dalam surah apa nama ni, Abasa wa Tawalla, surah Abas. Kalau kita tengok ayat dia bunyi yauma yafirru min ayat kan menceritakan bagaimana waktu itu wujuhun yauma idzin mustabsyirah musfirah, dhahikatun mustabsyirah, wajah orang-orang yang beriman sentiasa gembira, ketawa seronok, gembira sebagainya. Sedangkan wajah orang-orang yang jahat alaiha ghabarah, penuh berdebu, huduh. Itu surah Abasa, juzuk yang ke-30,
Juzuk selepas juzuk yang ke-29, ya, surah Abasa wa Tawalla. Kita baca tu kan. So maksud dia itu antara nak bagi kita tentang fasa yang ketiga ini, iaitu tentang bagaimana balasan orang-orang yang terlalu cintakan dunia sehingga mereka meninggalkan akhirat. Na'udzubillah min zalik. Kemudian seterusnya, ni fasa yang keempat, kan? Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa. Tentang keadaan apabila orang tu nak sampai azab atau nak mati. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa. Sedarlah, janganlah kamu mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Yakni fasa seterusnya, keadaan manusia diambang sakaratul maut. Mabuk mati. Sakarat, mabuk. Mati, maut tu mati. Dia macam orang mabuk, tak toyong hayang. Ya, napah tarik, gitu. Kan? Meracau-racau kadang-kadang. Ya, ada budak race motor mak rempit. Dia perlih kawan saya Dr. Pakar. Dia cerita, dia tu langgar divider, rombot, dia nak sebelum mati, rupa-rupanya budak tu muda lagi, baru tingkatan 4 tapi dia minum minuman keras. Ini umum kita tak sebut nama siapa-siapa. Dia minum keras bila nak mati tu, so sahabat kita kata apa? Mengucap nak mengucap tu, gitu. Dia tak boleh mengucap. Sahabat mati terus. Allahu akbar, na'udzubillah min zalik. Betul kata orang kan? Manusia tu mati di atas apa yang dia suka. Manusia tu mati atas apa yang dia suka, dia minat. Kalau dia minat menyanyi, tengah-tengah duduk menyanyi, dia mati. Ada juga. Kalau minat menari, tengah menari, mati. Minat muzik, tengah main muzik, mati. Maksud dia, kalau dia buat amalan-amalan yang baik, alhamdulillah. Tapi peringkat kalau minum arak tu, wallahu a'lam, na'udzubillah, dosa yang tak terampun, dosa besar. Ya, melainkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat tersebut, sedarlah, janganlah mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Ingatlah akan hal orang-orang yang hendak mati apabila rohnya sampai taraqi, yakni sampai ke kerongkong. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa. Dan orang yang hadir di sisinya heboh berkata, siapakah yang dapat menawar jampi mengubat diri sedang sakit? Tak ada apa. Tak ada apa. Waktu itu taubatnya dah tertutup. Ya, jangan sampai macam tu, na'udzubillah min dzalik. Kemudian disebut wa dhanna annahu al-firaq. Dan dia sendiri yakin bahawasanya orang nak mati dari dia tu. Suara dia. Kalau dia amalan mulia, insya-Allah dia boleh mati sebut la ilaha illallah. Tapi digambarkan pok-pok jenis duk gila dunia sampai terlupa akhirat. Ini maksud dia. Betapa sakitnya orang yang menghadapi sakaratul maut. Ini hidup yang tak ingat ketuhan. Jenis hidup tak ingat akhirat. Dunia saja dalam jiwa dia. Orang genggam dunia dengan tangan, dia genggam dunia dengan hati dia. Habis. Waktu itu dia perasan dah, dia tahu dah. Wa dhanna annahu al-firaq. Dia tahu dah bahasanya itu saat-saat dia berpisah dengan dunia. Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Betis akan bertaut satu sama lain. Sebab apa? Terlalu sakit. Ni nak cerita sikit Datin. Saya masa sakit dulu kat hospital, masalah infection tulang belakang disc rosak. Masa sakit Datin, lutut ni, betis saya ni macam ni. Ni, tengok tangan ni. Ni tangan saya, ni betis lah.
Sakit. Tu. Dia jadi macam tiba-tiba as-saqu bisaq. Betih dengan betih bergabung. Tangan saya pegang besi handrail. Sakit. Ya Allah sakit. Kaki saya cantum. Tangan saya pegang reel. Duk tarik. Kepala katil tu. Sampai bengkok katil hospital tu. Hak Hogan waktu itu. Bayangkan sakit orang yang mati dalam keadaan buat benda jahat. Sakit dalam keadaan buat benda zalim, benda dosa pada Allah. Dan sakit dalam keadaan dia tak boleh nak bertaubat. Dia tak sempat nak bertaubat. Maknanya kalau dibiaknya betih dengan boleh bertaubat, memang susah nak berpisah. Dia jadi macam akak. Kan? Contoh dia. Sebab tu na'udzubillah min zalik, kita kena sentiasa berada sebelah orang yang sedang nazar. Jangan tinggal dia. Sebut kat telinga dia, la ilaha illallah. Dia dapat sebelah Allah, dia tenteram dia punya jiwa dia. Nak matinya mudah. Nak matinya senang. Walau apa keadaan sekalipun. Kecuali orang yang mati lemah, mati terbakar, mati insya-Allah dia ingat Tuhan waktu dia nak lemah tu, dia ingat, ya Allah, ampun dosa kami. Orang lemah ni lalunya dia akan, kalau Islam jahat terang mana pun, dia akan ingat Allah, 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 la ilaha illallah dalam hati dia, walaupun tak boleh sebut sebab penuh ngayak atau terbakar dan sebagainya. Sebab kita ni bila kena musibah, lalunya Allah tak lepas pada mulut. Tak kira siapa ustaz ke, artis ke, penyanyi ke, pengarah ke, orang kaya ke, orang miskin ke, orang susah, orang senang ke, dia akan sebut nama Allah. Dan kalau lepas tu dia mati syahid, mati terbakar, mati lemah, mati beranak, mati sakit perut, cirit, sakit usus, al-mabtun, sakit yang jenis ni berkait dengan perut, usus, cirit birit, ta'un dan sebagainya, muntah berak, atau antara mati-mati yang dipanggil syahid akhirat, dia dapat pahala syahid di akhirat kelak. Itu antara dia. Kemudian disebut juga ayat seterusnya, iaitu ila rabbika yawma idinil masaq, yang mana mereka kepada Tuhan mereka. Ayat 30, kepada Tuhanmu lah pada itu engkau akan dibawa untuk menerima balasan. Ila rabbika yawma idinil masaq. Waktu itulah kamu akan dibawa untuk dapat balasan. Seterusnya ayat 31, iaitu fala saddaqa wa la salla. Ni mula dah. Antara faktor dia yang Allah ambil berat sangat mana? Fala saddaqa wa la salla. Oleh sebab orang-orang yang kafir tidak percayakan hari akhirat, maka dia fala saddaqa. Dia tidak mengakui kebenaran yang wajib diyakininya bahawa kiamat itu pasti berlaku. Dan tidak mengerjakan solat yang difardukan kepadanya. Berat ni, awas ya, tolong. Ayat ni special amaran Allah. Antara orang-orang yang susah mati, orang-orang yang mudah kita nampak sesaan Allah bagi masa dia mati, na'udzubillah min dzalik, ialah wala shalla. Orang yang tidak solat, tidak melaksanakan solat yang difardukan ke atasnya. Oleh itu pesan ke anak-anak, pesan ke pasangan kita, suruh semayang. Suruh semayang. Wala saddaqa wala shalla. Kita kadang-kadang tengok kan, tak mahu cakap lah datin semua sekali lah. Hari ni orang tinggal semayang kan. Kita duduk tu rumah, kita tak terasa salah tu kalau tak tegur dia orang. Itu Safir. Tengok kadang-kadang, menekan tak semayang. Kita rasa macam standard lah. Kan? Standard. Dan pandai hubuk masing-masing. Benarnya kalau ikut tak betul. Sebab orang tak semayang ni, ada satu hadis sebut, sahabat ni pernah bernazar nak minum kencing anjing. Pernah dengar kan kisah ni? Seorang sahabat, dia sakit, dah silap saya lah, sakit ke apalah. Dia kata kalau dia berjaya, dia sembuh, saya bernazar nak minum kencing anjing. Lepas dia berjaya atau dia sembuh, dia teringat pula, anjing memang haram makan, tak kencingnya haram pula.
Kencingnya macam mana pula? Mesti haram. Dia datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku pernah bernazar nak minum kencing anjing. So aku tahu yang kencing anjing tu haram minum. Macam mana nak digantikan? Apa Nabi suruh? Nabi kata pergi ke rumah orang yang tak semayang. Tak kira lah rumah orang Yahudi ke, rumah siapa ke, rumah kafir ke apa ke. Kalau kita sekarang ni ramai lah kot kan. Pergi rumah orang tak semayang, bila hujan turun, mencucuri atap rumah dia, hang tak ada air yang turun ke atap tu, hang minum. Itu air kencing anjing. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Berat hukum dia. Kita tak rasa takut babak ni. Nabi pesan sampai macam tu. Bernazar minum kecil anjing, benar haram ni, minum kecil anjing, kecil babi ke apa. Lah hadis sebut kecil anjing lah. Iaitu, pergi tadah hujan main, hujan turun, ni musim hujan ni. Tadi bukan sangat hujan. Hujan. Ayak menitik pada rumah orang yang tak semayang tu, tadah sekolah, minum. Itulah kencing anjing. Sampai perumpamaan, maksud dia apa? Rumah tu macam rumah anjing lah. Duk menyalak tengah-tengah malam. Duk seronok ni mak Tuhan. Tapi dia pun tak semayang. Fala saddaqa wala salla. Kalau kita refer dalam surah Al-Muddassir. Ayat 38 hingga 45. Al-Muddassir ni tak silap saya. Ayat sebelum Al-Qiyamah. Kan? Cuba kita tengok. Ambil sikit insyaAllah. Surah Al-Qiyamah. Al-Muddassir. Ya. Betul. Selok sebelah aja. Surah ayat 38. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Ya. Boleh lagi ke Datin? Dekat aku sebelah ni. Boleh. Ha? Boleh Ustaz. Nakutlah panjang sangat ke apa, ada sejam dah ni. Kan? Sejam lebih dah. Boleh lagi Boleh. Tak apalah, siapa yang ada hal urusan tak apalah, boleh undur diri tak masalah Ayat sikit lagi tengok ni. Saya akan baca ni lah. Dalam ayat ni apa ni? Dalam ayat ni sebut, dalam surah Al-Muddassir ni kita tafsir ayat dengan ayat. Dalam syurga ayat 38, setiap diri bertanggungjawab dengan apa yang telah dikerjakannya, kecuali orang yang golongan kanan, orang beriman lah. Dan mereka ditempatkan dalam syurga yang penuh nikmat. Yatasaalun. Mereka bertanya-tanya. Anil mujrimin. Tentang orang-orang yang berdosa. Ma salakakum fi saqar. Hello brother. Gitulah bunyi bahasanya lah. Hello brother. What happened? Aap kya ho gaya? Aap neraka. Chal gaya. Kyun? Aapka jawab kya hai? Kenapa kamu masuk neraka? Apa jawab dia orang? Jawab neraka. Qalu lam naku minal musallin. Bro, kami dulu ni tak semayang. Allahu Akbar. Brother, kami tak semayang. Sebab tu saya kata, kita hanya menyesal dahulu pendapatan. Yang duk dengar ni, saya duk camung sama jugalah. Kita ni maksud dia, Alhamdulillah, menyesal dahulu. Maksud dia kita, oh ya Allah, aku tinggal semayang, aku bertaubat, ya Allah, minta ampun ya Allah. Kita pun solat. Alhamdulillah. Pengakhiran hidup kita itu diutamakan. Allah tak tengok bagaimana pendahuluan kita buat. Sebab bila kita bertaubat, Allah ampunkan dosa yang lalu. Kan? Tambah-tambah ni puasa 9 Zulhijjah. Diampunkan dosa oleh Allah tahun ni, tahun akan datang. Ni 9, 10 pula diampunkan tahun akan datang. InsyaAllah hari Rabu Khamis ni minggu nak mari ni
Kita pakat-pakat puasa pula, puasa 9 dan puasa 10. Siapa tak larat 10, tapi Nabi pesan. Kerana Yahudi puasa 10 hari bulan, Nabi nak khilaf dengan Yahudi. Nabi kata kalau aku ada hayat lagi yang akan datang, aku nak puasa 9 hari bulan Muharram. Nak membezakan daripada perang yang Yahudi kan. Itu antara dia. Kemudian dalam ayat kata walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahli yatamatta, iaitu ayat seterusnya ayat 32, tetapi dia mendustakan dan berpaling engkar daripada Allah, kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong. Wahai orang-orang kafir, kecelakaan sudah dekat kepadamu, kemudian api nerakalah yang lebih layak bagimu, aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula. Nampak tak? Orang jenis-jenis ni dah lah jenis tak ingat Tuhan, sombong dengan keluarga dia, belagak yang dia tu hebat sangat. Ingat ya, kita berjaya, kaya raya, tapi kalau kita Allah tak uji langsung kita kadang kita buat maksiat, itu tanda bila Allah benci kita, Allah langsung tak ambil tahu kita. Cuba kita melak dengan orang kan. Kita melak dengan orang, aku malas ambil tahu, mampu pergi ke dia, kata orang Kedah kan. Itu melak-melak tu. Nak jadi apa? Jadilah. Aku tak nak ambil tahu entah. Itu ibarat macam tu Allah kata istidraj. Na'udzubillah min zalik. Ya, tu antara dia. Kemudian ayahsabul insanu an yutraka suda. Ya. Pasal yang keempat, Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Patutkah manusia menyangka bahawa dia akan dibiarkan begitu saja dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihidupkan kembali untuk menerima balasan? Patutkah mereka sangka macam tu? Adakah kita ingat kita hidup ni sia-sia? Adakah kita ingat kita tak ada tugas dengan nyawa percuma kita ambil Tuhan bagi pinjam kat kita? Tak. Ya, tidak. Ya. Bukan macam tu. Alam yakunut fatam mim maniyyin yumna. Depa tak sedar ke bukankah dia dulu ayak mani je. Majalah kangkang bapak dengan mak bercantum, akhirnya jadinya orang, jadi dia. Dia tak tahu ke? Ni semua question mark tau. Semua question mark. Ya. Kemudian summa kana 'alaqatan faqalaqa fasawwa. Kemudian air mani menjadi sebuku darah beku. Setelah itu Tuhan menciptakannya dan menyempurnakan kejadiannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Depa tak fikir ke? Itulah keadaan kalau nak bercakap ceramah macam itulah. Depa tak tahu ke, depa ingat kami buat depa percuma je. Ingat tak kena bayar ke? Kena bayar dengan apa? Bukan dengan duit. Dengan sembah aku baliklah. Jangan lawan aku. Rezeki hampa tu aku yang bagi. Kalau tak aku redha, aku tak restu, hampa tak dapat ni. Hampa kedana bagi sudah. Apa yang aku tak boleh buat ke? Macam musibah ni. Inna dzalika Allah yasir. Mudah bagi Tuhan nak buat. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Segala musibah yang kena kat kamu ni, kat bumi dan kamu, sebenarnya kami dah tahu dah dalam kitab pengetahuan kami. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Mudah kami kena buat. Kami nak angkat bila masa, itu hak kami. Kami nak timba kat siapa, itu hak kami. Kerana kita nak, Allah nak tengok, kita nak sangkut dengan siapa hidup kita ni. Kita nak bertawakal dengan siapa. It's 23 hours. So insya-Allah, kemudian hujungnya kata Allah, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyil mauta. Adakah Tuhan yang menjadikan semua tu, ni jawapan hak tadi mula-mula tadi ayat ke bawah tadi ni. Allah tidak berkuasa menghidupkan orang yang mati? Question mark. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyil mauta. Adakah kamu menyangka Tuhan tak ada kudrat untuk menghidupkan benda yang dah mati? Ada. Bala, bahkan ya. Ya, kita nak kena faham, kena ingat ini surah kiamat ini nak bagi tahu sebab orang tak percaya betul ke kita masa kita mati nanti dah lama dah beribu tahun mati, kita dah jadi debu dah dan sebagainya. Ya, kita akan dibangkitkan kembali. Ya, ini ayat menjelaskan. Kalau korang dulu ni dengan titik mani, ayah masuk dalam ibu, kemudian dia melekat dekat rahim dan menjadi seketul darah, kemudian gedebak ikut haul dia masa di period dia, maka jadi manusia dilahirkan kamu. Summa sabila yassara.
thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah. Dalam surah Al-Surah tersebut kan, surah Abasa tu kami lorongkan dia keluar daripada kemaluan mak dia. Kan? Kemudian kami matikan dia, kemudian kami bangkitkan dia. Ini semua mudah pada Allah. Inna dzalika 'alallahi yasirun. Pada Allah itu semua mudah. Kalaulah dalam bahasa mudahnya dan setitik mani kita boleh jadi manusia macam saya ni kerana ayah saya dengan mak saya jadi Haslim bin Bahri. Ini contoh dia. Lepas saya akan mati. Kalau ditelan harimau, separuh kepala harimau makan, separuh kaki buaya makan, kok mana pun akhir nanti dia akan mari bercantum balik. Jadi manusia yang sempurna dan semula. Jadi itu antaranya perbincangan kita pada malam ini dalam suratul Qiyamah. Semoga kita ambil iktibar kiamat pasti berlaku. Ya, maksud dia jangan berdalak, buatkan bekalan yang terbaik. Yang keduanya, Quran kita kena pastikan kita boleh baca. Bacalah mana yang paling mudah sekadar usia yang kita ada pada hari ini. Jangan langsung tinggalkan Quran, paling tidak kita dengar. Atau paling lekeh, kita buka Quran, kita tunjuk tengok Quran. Di Pakistan, pengalaman saya 7 tahun, orang Pakistan beramai agak jahil dia, tak dibaca buta huruf. Dia buat apa ni Ustaz? Ni Hafiz Dia buka Quran ni, dia tunjuk. Kan contoh ni katalah ni Quran kan. Ni Quran macam ni. Quran. Kan. Lepas tu dia pun tangan tunjuk dekat jari dia tunjuk ni. Dia tak dibaca, tunjuk je. Satu muka. Lepas tu dia ambil jari dia kecut. Allah Akbar. Dia tunjuk. Lepas tu tutup Quran, dia tutup Quran, kemudian disimpan. Allahu Akbar. Sampai macam tu. Ni bagi mereka yang jahil tapi diorang sedar diri, yang diorang tak boleh baca, diorang hanya sebagai buka Quran, buka Quran macam inilah. Buka Quran besar macam ni, buka Quran. Dan diorang pun tengok, ada tunjuk jari dia, kemudian biasalah standard lah dia kucuk. Tu. Walaupun ada orang pertikaikan, dia kucuk-kucuk benda kan, tak apalah itu budaya dia orang kan. Tidak ada halangan bagi kita dalam buat. Macam mana daripada ni, tapi dia nak ihtiram Quran tu macam mana. Jadi insya-Allah sekadar itu dapat disampaikan pada malam ini. Mungkin kalau ada perbincangan, ada apa benda soal jawab dan sebagainya. Jadi insya-Allah semoga, dan juga sebelum saya nak tamatkan apa nama tu, mungkin di sini saya tak nak sebut pun sebelum ni. Ini Quran ni sama juga. Yang tadi ni, yang besar ni. Quran Karim. Kan? Ini besar tapi cantik, siap dengan terjemahan, siap dengan tafsiran. Subhanallah. Dan ayat dia bertulis dengan tulisan tangan, kod tangan. Sahabat-sahabat kita berapa orang daripada Kedah, daripada Perak. Dan juga yang ni pun sama juga. Ini Quran ni untuk macam mengajak tu kita nak baca mudah tadabbur. Okey, yang ni pula Quran dia kita buat sempena untuk bantuan kepada Al-Aqsa. Harga dia RM30 bagi mereka yang berminat. RM30 untuk RM10 ni kita akan masukkan dalam tabung sumbangan wakaf untuk pembinaan dan renovation masjid yang kena bom pada bulan 5 baru ni di Gaza, Palestin. Jadi sahabat yang buat ni memang diorang pun memang boleh bayar, tapi nak ajak kita sama-sama untuk menyumbang. Dan baki tu RM20 tu maknanya Quran ni lah lebih kurang. Kemudian kita akan wakafkan di Malaysia lah, bagi mereka mungkin di masjid, surau dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang berminat, insya-Allah mungkin saya dah bagi kat Datin dia tentang maklumat-maklumat tadi ni. Jadi boleh hubungi apa nama ni, siapa-siapalah yang orang boleh nak berminat untuk wakaf kepada mak ayah, wakaf kepada diri sendiri dan sebagainya. Dan insya-Allah RM10 itu kita decide dah, kita dah declare dah untuk tabung wakaf pembinaan dan renovation pembaharuan masjid, satu masjid di Gaza yang bernilai lebih kurang 10 juta ringgit Malaysia, lebih kurang 2.5 juta dolar Amerika, ya USD. Jadi insya-Allah mana tahu ada kebaikan manfaat insya-Allah. Jadi boleh hubungi apa nama ni pihak kami insya-Allah. Boleh buka chat nanti, dalam chat ada apa nama ni alamat ataupun nombor akaun, dan insya-Allah kami bagi nama dalam akaun tu tulis Wakaf Al-Quran. Jadi kita akan ambil Al-Quran tu dan insya-Allah kita akan. Quran ni kita buat di Putrajaya, iaitu Nasyrul Quran sendiri, ya, di bawah sahabat-sahabat Syekh
Syafizan dan juga kepada Datuk Latif yang sendiri datang jumpa saya dan sebagainya, insya-Allah. Jadi Boleh tengok di chat. nanti boleh tengok di chat kita ada, anak saya dah masukkan. Jadi insya-Allah sekadar itu Datin, kalau ada apa soalan, dan saya minta maaf kalau saya sampaikan itu tidaklah kesampaian Hafiz dan insya-Allah kita akan bertemu bicara lagi pada masa akan datang. Dan saya pun tidaklah yang terbaik dalam bincang tentang tafsir Quran, tapi kita pengalaman ataupun ilmu yang ada sebuah sedikit. Sebab surah Qiyamat ini bila ada orang nak ruqyah, bila orang nak ruqyah, saya juga akan ambil ayat tu, baca ayat ni, saya bagi sikit lah tentang ilmu saya, kan? Ayat yang ke-36 sampai ayat ke-40. Apa saya buat? Kenalan yang tak dapat zuriat, ya, kenalan yang tak dapat zuriat. Ni baca tu. Ni. Jadi kita baca ayat ni lah. Ada sahabat yang tak dapat zuriat. Jadi ambil ayat tu, dia baca Fatihah 7 kali, baca ayat kursi 7 kali, selawat 7 kali, dan akhirnya baca ayat ni. Ayah sebul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna summa kana 'alaqatan fa khalaqa fasawa. Ayat ni memang sampai Pakistan lagi kita memang tafsir kita belajarlah. Ini memang kebetulan memang kita bermula juzuk-juzuk yang terakhir. Dia naik ke tengah. Kan orang tu bermula pada awal ke tengah. Kita ke tepi daripada akhir ke 30 29 gitulah. Sebagai satu orang kata apa, ayat-ayat untuk ruqyah, ayat untuk perubatan. Saya akan baca ayat ni lah. Alhamdulillah, ya, kita ikhtiar. Lalu ada yang dapat rezeki, ada yang tidak, tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam, ya. Okey. Alhamdulillah. Ada soalan silap dah banyak-banyak. Terima kasih Ustaz. Okey Ustaz, terima kasih. Masya-Allah. Any question kalau ada lah. Kalau sebenarnya Ustaz, kalau kita tengok masa ni masya-Allah dah pukul 11.08 tapi masya-Allah yang hadirin yang mendengar masih lagi konsisten sampai 750 orang, maknanya kurang 150 tu maknanya alhamdulillah lah. Ya, daripada 900 tadi, ya. Jadi Ustaz, cuma Ustaz ada sebut tadi berkenaan dengan bila orang mati kita sebutlah kebaikan. Tapi Ustaz, kalau ini soalan yang terakhir lah. Soalan terawal dan terakhir Ustaz. Sebab kita dah 9 lebih. Ada soalan lagi tak apa, boleh tak ke mana pun. Kalau ada. Soalannya ialah Ustaz sebut berkenaan dengan orang yang mati itu kita sebut kebaikan dia, jangan sebut keburukan. Tapi kalau orang yang mati itu memang jahat, adakah kita nak bersaksi yang buruk kepada yang baik, nak menipu dalam persaksian kita? Tak gini. Memang sebab tu kita nak bagi tahu, memang Nabi pernah sebut. Ada jenazah tu mati, orang sebut kebaikan, Nabi kata wajabat falahul jannah. Maksud dia dapat syurga. Kalau orang jahat tu masuk dalam keadaan lintasan dia. Faham tak? Bila dia ditangan, dia dikebumikan, kita tak boleh mewar-warkan kejahatan dia. Ya. Itu haram hukumnya, tak boleh. Contoh dia, kita tengok budak tu budak rempit, memang kaki dadah, curi apa benda, masuk rumah orang, curi barang orang, curi telur ayam, macam-macam lah dia ambil. Bila dia meninggal, kita selalu akan jadi apa? Elok pula mati. Mas dah ada menyusahkan orang. Duk sembang dengan seorang ni, mungkin dia 3 orang depa ni. Dia. Tapi lepas dia tak ada, jangan ceritakan aibah keburukan yang lain. Cuma sebab tu adat orang Melayu ni bila mati dia buat apa? Apakah yang harus disaksikan ke atas ini? Ingat tak? Apa kau kata pada ini mati? Baik. Ada satu datuk tu, saya ingat datuk tu dah meninggal dah. Datuk tu lah yang sponsor saya pergi haji, ya. Allah lahu warhamu afi wa fa'an. 2001 dia bagi duit saya pergi haji. Pergi sendiri lah. Backpacker. Haji wajib. Dia kata, Ustaz, saya kadang-kadang dia kata, saya pergi ke masjid, mayang zuhur. Tiba-tiba ada orang meninggal. Lepas tu imam dia kata, apakah yang disaksikan atas ini mayat? Saya tak kenal ni baik ke jahat, kata dia. Ya Datuk,
jangan sangka buruk dengan jenazah. Hatta orang Yahudi pun lalu depan Nabi, Nabi bangun berdiri, sahabat terkejut. Ai, kamu bangun juga? Nabi kata, aku hormat dia sebab dia pergi jumpa Tuhan aku lebih dulu pada aku. Sebab Tuhan Yahudi pun Allah. Nampak tak? Tuhan Ta'ala dia. Jadi, kita hanya cerita kebaikan orang. Jangan. Sebab tu, tadi pun saya pesan dekat telefon Syuaib tadi sebab ada orang alim telefon saya, suruh pesan, jangan duduk tayang Siti Sarah duduk menyanyi-nyanyi kan dengan keadaan tidak menutup aurat sedangkan orang cerita tentang kebaikan dia. Kesian kat arwah dalam alam kubur. Jadi Syuaib pun terima. Dia kata mungkin besok dia akan buat sidang ni nak bagi tahu supaya tolong jangan keluarkan gambar-gambar Sarah yang tidak menutup aurat. Sarah dah berhijrah. Sarah berhijrah, Sarah rajin mengaji, Sarah rajin bersedekah, bahkan Sarah pernah dengan suami Syuaib Syablah Khairi tu dia tanggung sebulan berapa ribu, setiap bulan potong duit depa untuk bagi mak Tafiz Syablah Khairi. Datin ingat kan Syablah Khairi? Kan ingat. Yang kita buat yang Datin ganti sekejap dia tu kan, yang saya tak boleh tu. Dia taja untuk anak-anak yatim, subhanallah. Kita tak tahu bila dia meninggal baru bakat tahu. Nampak tak? So benar-benar jadi saya kata telefon petang tadi kakak maghrib. Saya call dia nak beritahu sikit bincang dia dapat anak susuan ke belum? Anak susuan pula. Ibu susuan ya. Ibu susu dia kata alhamdulillah sebab kita syorkan Yat Hamzah, ada orang syorkan Sarianti, bini Jeb Spah dan sebagainya. Tapi dia kata dia dapat alhamdulillah Ustaz, dia dapat susu ibu sepupu dia, dua pupu dia lah. Tong khabar dia alhamdulillah. Cuma saya kata ni Syuaib jangan marah ya. Tadi semalam 2 ada orang alim, orang yang Qurannya bagus, orang yang tawaduk. Dia mungkin Syuaib tak apa rapat dengan dia segan dia kata. Jadi tengok saya duk rajin dengan Syuaib, nak pesan apa dia? Supaya kalau boleh macam Syarifah Aini, Datuk Syarifah Aini pesan dah. Kalau saya mati nanti saya tak izinkan untuk buat program tayang saya dalam keadaan saya membuka aurat. Allahu Akbar. Jadi bagi seorang suami macam Datuk Syarifah ini, dia tak ada suami waktu itu. Tapi anak dia tu mengaji di Universiti Islam di Madinah. Anak dia fight benar ni, tak benarkan wajah mak dia dipaparkan dalam kalau tekan nak menyanyi tu, Hari Raya ke lagu baik-baik tu ingat macam nasyid okeylah. Tapi jangan tunjuk gambar mak dia tak tutup aurat. Boleh terima kasih Ustaz. Saya pun sedang berfikir Ustaz. Saya dah nampak juga benda tu dah. Ada hin-hin sebenarnya. Tapi Ustaz direct dengan saya akan buat insya-Allah demi kebaikan Siti Sarah. Jadi tak perlulah. Patut kata ahli yang urut sesanjung dengan Sarah buat apa? Dia tu kan penyanyi bukan ulama, la ilallah. Kadang-kadang manusia ni jahat, mulut capoi. Orang saya kata dah benda hujung hidup dia buat benda baik. Cerita baik je lah walaupun seminit dia buat. Kan itu maksud dia. Jangan aibkan jenazah. Nabi sebut la tasubbul amwat. Jangan kamu hina orang-orang mati. Walaupun perbuatan mereka jelas jahat dan sebagainya. Permulaan memanglah. Lepas tu saya kata, jadilah kamu orang yang baik bila ada disukai, bila tiada dirindui, bila mati ditangisi. Jangan jadi orang jahat bila ada orang benci, bila tiada disukai, bila mati disyukuri. Kan? Bila mati, alhamdulillah syukur mati dia budak tu. Sekadar itu saja. Allah dia mati pun jadi, Nabi kata memang sebab perbuatan jahat kita jadi saksi pada orang yang tengok meluatkan kita. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam.